Assalamualaikum sahabat Forex Forever Team. Okey, hari ini kita akan belajar macam mana nak letakkan buy, sell, sell limit, buy limit, sell stop, buy stop. Okey, sebelum ini kita tahu kita pernah buat buy dan sell. Buy dan sell ini adalah perdagangan secara terus. Okey, perdagangan secara terus ni maksudnya kita yakin dia buy dan kita buy lah. Kemudian kalau kita yakin harga itu turun, kita sell. Okey, apa yang saya nak ajar hari ini adalah perbezaan di antara empat, iaitu di antara buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Okey, kita mulakan dengan buy limit. Okey, buy limit adalah menyatakan harga itu sesuatu harga, tak kira apa-apa pertukaran wang asing, dia akan jatuh dahulu dan sampai satu tahap rakan-rakan yakin dia akan naik. Ingat, yang mana buy limit dan sell limit kita perlu kira sekali dengan strike rate yang ada. Okey, di sini apabila kita dah tahu dia turun kemudian dia akan naik satu tahap, kita boleh letak buy limit di sana. Kita boleh letak buy limit dekat price ini. Jadi kita boleh letak harga tersebut, kemudian sampai satu tahap dia akan turun dulu ke bawah, sampai tahap price yang kita tetapkan dia akan buy. Okey. Okey, sama juga dengan sell limit. Okey, cuma perbezaan arah. Sell limit ini dia ke atas dulu, maksudnya dalam posisi buy dulu. Tapi dalam satu tahap kita buat kajian, kita buat kita buat menggunakan indikator, semua kita akan jumpa satu tahap titik dia akan berubah. Dia akan berubah kat situ pada trend. Bila trend itu berubah, sebelum daripada tu kita kena letak satu sell limit. Bila kita letak satu sell limit, sama juga kita letak price di satu tahap yang tinggi. Yang penting lepas strike rate tadi, di antara bid dan ask punya harga. Kemudian apabila harga itu menurun dan mengena pada kita punya price tadi, dia akan terus sell automatic. Untuk keselamatan, bagus lagi letak TP dan stop loss. Okey, TP dan stop loss kita akan bahaskan pada tajuk yang berlainan. Okey, sekarang kita nak bahaskan tentang buy stop. Apa yang terjadi buy stop dengan sell stop? Okey, sekarang ni keadaan harga buy stop dia berada di bawah. Okey, bila dia menurun, harga tu menurun sampai satu tahap, tiba-tiba adalah berlaku kenaikan sedikit. Kita tak yakin nak masuk buy ketika itu sebab kita tak tahu harga akan turun atau akan naik. Tapi untuk keyakinan lebih, kita letak buy stop dengan price yang telah ditetapkan. Okey, bila kita dah letakkan price yang telah ditetapkan untuk lebih meyakinkan kita, untuk mengurangkan risiko kita, di mana kita letak price tadi lebih sedikit daripada yang ada di dalam tu. Ingat, yang penting kita kena kira strike rate sekali lah, supaya kita yakin dia lebih daripada tu dia akan pergi. Apabila terkena buy stop, dia akan terus automatic buy. Bila dia terkena automatic buy, maksudnya market dalam keadaan tengah naik. Jadi bila dia sedang naik sampai satu tahap, kita dah buat kajian tadi, kita nak tutup lah untuk mengurangkan risiko supaya dia tidak terkena turning point ataupun reversal. Jadi kita boleh letak TP di sinilah. Okey, dia terkena saja buy stop, dia terus buy, sampai TP dia terus tutup, maksudnya kita dah profit. Okey, sama juga dengan sell stop. Okey, sell stop ni boleh dikatakan sampai satu tahap di atas, harga tengah naik, lepas tu dia turun. Lepas dia turun tu, kita tak yakin untuk masuk pada nak sell pada ketika itu. Tapi bila kita dapat confirmation dia nak sell, kita nak harga tu turun lagi bawah untuk meyakinkan kita, kita letak harga tu di sini untuk menentukan pada ketika itu dia terus jatuh ke bawah
Apabila dia terus jatuh ke bawah, dalam masa yang sama kita letak TP lah, macam saya cakap tadi. Jangan lupa juga stop loss. Jadi bila kita letak TP dan stop loss ini, kita akan mengurangkan risiko di mana untuk kita gagal lah. Okey, sekian saja tuan-tuan dan puan-puan pada sahabat-sahabat kita. Jadi kita jumpa di episod lain dan juga tajuk lain. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loceng.